Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda yang berada di rumah? Seperti yang dijanjikan untuk anda, setiap hari Jumaat, Bicara Pengguna akan bersiaran di kaca TV anda, di saluran berita RTM ataupun di My Freeview 123. Kami juga membuka ruang untuk anda menonton kami di Facebook Berita RTM ataupun di 5 Bicara. Sekiranya anda tidak berada akses dengan TV ataupun media sosial, anda boleh menonton kami di rtmklik.rtm.gov.my. Untuk malam ni, tajuk yang akan kita angkatkan adalah PKP 3.0, SOP dan peranan kita. Dalam PKP 3.0 ini, kita memahami pelbagai inisiatif kerajaan, pelbagai arahan atau langkah-langkah kerajaan yang kerajaan perlu lakukan untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dikawal. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan peranan kita untuk memastikan kawalan SOP, kawalan PKP ini, lockdown kendiri itu dilakukan bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Tapi sebelum kita bersama-sama menceritakan berkaitan dengan PKP 3.0, SOP dan sebagainya, kita bersama dengan senarai harga barang keperluan bagi bandar-bandar terpilih. Silakan. Baik, berikut harga-harga barangan bagi bandar-bandar yang telah kami jelaskan di VT sebelum ini. Baik, ini berita yang baru kami terima. Sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi telah memutuskan untuk melaksanakan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown fasa pertama di seluruh negara bagi tempoh 14 hari bermula 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021. Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu ataupun essential service dan service sector yang akan disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Apa yang boleh kita jelaskan di sini, kita memahami dengan nombor-nombor atau kes-kes positif harian yang direkodkan untuk hari ini sahaja 8,290 kes positif baharu yang direkodkan. Bagi mengekang segala penularan ini, bagi mengawal penularan ini terus berlaku ke angka 5 atau angka 6 sekalipun, apa yang penting adalah inisiatif anda sendiri sebagai orang ramai atau masyarakat. Untuk malam ini, kita bersama dengan yang dihormati Senior Assistant Commissioner MV Sri Kumar M. Nair daripada Gerakan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman. Apa khabar? Selamat datang. Baik, terima kasih Puan. Baik, kalau kita jelaskan perihal PKP, SOP dan sebagainya, yang kita baru terima berkaitan dengan total lockdown, sebelum kita jelaskan apa itu SOP untuk PKP 3.0, apa pula yang akan berlaku untuk minggu-minggu akan datang, kalau kita lebih elok kita mulakan dengan peranan KDNKA itu sendiri dalam situasi COVID-19 ini. Okey, terima kasih. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, singkatan dia KDNKA, ialah cawangan ataupun jabatan dalam PDRM yang menerajui ops COVID ni ya. Jadi Jabatan KDNKA juga mempunyai tim-tim pemantau, tim di pusat-pusat vaksin dan juga rondaan. Jadi baru-baru ni Ketua Polis Negara telah mengarahkan tim FRU ataupun pasukan simpanan persekutuan untuk buat rondaan pada hari Minggu. Selain dari itu, KDNK juga seperti saya sebut tadi, sempadan kita sangat penting, sempadan dikawal untuk
mengekang kemasukan pendatang tanpa izin ni ya, yang kemungkinan membawa masuk varian-varian virus ya. Jadi inilah antara peranan yang dimainkan Jabatan KDNK. Baik Tuan, selain daripada kita berdua di studio, kita bersama dalam talian dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Apa khabar Doktor? Inilah antara peranan yang Jabatan. Baik. Apa khabar? Selamat Hari Raya, Doktor. Selamat Hari Raya, Syirah. Baik, Doktor. Dan selamat malam tetamu di sini juga, Tuan kita ketua KNDK. Okey. Kalau ikutkan kepada berita yang baru kita terima dengan pelaksanaan total lockdown yang akan dilaksanakan minggu hadapan, tapi sebelum kita jelaskan apa itu total lockdown. Pada awalnya, PKP 3.0 banyak provokasi atau kemarahan rakyat yang menjadi punca kepada salah faham antara mereka, pengguna media sosial. Apa yang mungkin Doktor boleh ulaskan pada awal ini? Saya rasa dalam kita menghadapi PKP 3.0, apa yang berlaku, cetusan daripada media sosial ini tidak dapat dielakkan. Kerana apabila kita berhadapan dengan COVID-19 daripada awal Mac tahun lepas, di mana kita telah mengadakan PKP yang pertama, Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama yang mungkin boleh disamakan seperti total lockdown yang diumumkan sebentar tadi. Masyarakat mula merasa selesa, masyarakat mula merasakan yang isu-isu berhubung COVID-19 ini mempunyai jalan penyelesaian yang boleh dirangka dengan lebih baik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman dan bacaan-bacaan mereka dan apa yang mereka dapati dalam bacaan media sosial. Tetapi apa yang tidak dipahami oleh masyarakat, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah untuk meneliti bahawa ancaman COVID-19 adalah satu ancaman berbentuk pergerakan ancaman asimetri, iaitu kita tidak boleh mengatakan ancaman itu berbentuk mendatar. Dari segi keselamatannya, bermaksud ancaman ini sentiasa mengalami evolusi, iaitu ancaman-ancaman contohnya apabila berlaku varian daripada India, varian daripada Afrika Selatan, daripada Nigeria, daripada UK dan sebagainya. Ia adalah satu bentuk ancaman yang berevolusi pada satu ancaman yang lebih berbahaya dan mendatangkan ancaman yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya pada rakyat negara kita dalam negara Malaysia. Jadi apabila ini berlaku, maka satu bentuk pembentukan asas keselamatan juga harus menjalani perubahan-perubahan tertentu dan tidak boleh sama dalam apa jua keadaan dan ketika dalam tempoh-tempoh yang bersesuaian. Sebagai contoh, kita telah berjaya mengatasi ancaman COVID-19 meratakan rekod penularan COVID-19 pada Julai tahun lepas sebelum berlaku isu-isu seperti pilihan raya negeri, jangkitan daripada kluster-kluster kilang, peningkatan warga asing dan akhirnya ia terus menjurus pada peningkatan penularan ketempatan selepas September ataupun dalam bulan Oktober tahun lepas, dan sehingga pada ini kita menghadapi ancaman dikatakan bermula daripada kluster Hari Raya Aidilfitri dan bermula daripada kluster-kluster yang juga berbentuk dengan kluster tempat kerja yang merebak secara community atau perebakan. Jadi apabila ini berlaku, tentu ia akan menimbulkan satu kegelisahan pada masyarakat awam. Tetapi kegelisahan ini juga harus dipahami oleh masyarakat awam kerana apabila berlaku sesuatu perkara, sesuatu keadaan yang menjurus kepada pembentukan satu nilai-nilai keselamatan yang baru, pengubahan asas-asas keselamatan itu perlu dirancang dan diberikan perhatian. Dan inilah fungsi yang dilakukan oleh Sidang Majlis Keselamatan Negara. Dan kita lihat pihak polis, KPDAM pun ada sini dan wakil-wakil frontliner lain menerima arahan atau memberikan pandangan melalui wakil-wakil agensi-agensi tertentu untuk memberikan penambahbaikan dan perkara yang berasas untuk menentukan supaya masyarakat negara terjamin dan selamat daripada ancaman COVID-19 yang berubah dan sentiasa mengalami satu evolusi. Dan inilah asas yang perlu dipahami oleh masyarakat. Dan pada masa yang sama, sudah tentu kita tidak ada mempunyai satu syiar, mungkin saya boleh tambah sikit lagi, kita tidak mempunyai satu reference ataupun satu dasar untuk kita sandarkan pengalaman. Kerana kerajaan ini ataupun pasukan keselamatan ini yang dibentuk untuk COVID-19 adalah satu pasukan yang pada dasar tidak mempunyai satu reference, satu sejarah untuk disandarkan, satu bentuk asas keselamatan yang boleh kita jadikan sebagai satu sandaran. Kerana inilah apabila berlaku ancaman dan varian baru, maka inilah satu pengalaman baru. Dan pengalaman ini penting untuk rakyat Malaysia, untuk pasukan keselamatan negara, frontliner dan juga apa agensi-agensi keselamatan di dalam negara dan di luar negara untuk terus membina satu bentuk asas
Dan asas keselamatan trust letak Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, secara asas ini SOP yang dilaksanakan kerajaan untuk memastikan atau mengawal kawalan pergerakan rakyat itu sendiri, Tuan. Kalau kita lihat kepada pelaksanaan PKP 3.0 memperincikan perlu ada kawalan ke atas pergerakan rakyat Malaysia itu sendiri. Bagaimana yang mungkin Tuan boleh jelaskan perincian SOP yang mungkin dapat mengawal pergerakan kita? Okey, ini untuk SOP PKP 3.0 ni ya. Kita belum masuk total lockdown ni ya. Jadi beberapa kandungan dalam SOP ini yang boleh bantu kawal pergerakan manusia. Pertamanya, kita telah menghadkan jumlah orang dalam kenderaan iaitu pada 3 termasuk pemandu. Yang itu dapat mengurangkan jumlah orang yang keluar. Semua permis perniagaan dibenarkan beroperasi dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam. Jadi yang ini dengan sendirinya akan menghindar orang dari keluar lepas pukul 8 malam. Ya. Dan seterusnya, kenderaan pengangkutan awam dibenarkan kapasiti 50% saja. Yang ini termasuk juga kenderaan kilang pekerja ini semua. Ya. Aktiviti sosial tidak dibenarkan, jadi orang tidak boleh keluar kecuali bersenam secara peribadi sendiri. Bagi yang menyumbang kepada kekangan pergerakan macam sektor kerajaan, ya, hanya 20% saja bekerja di pejabat. Selebih 80% work from home, bekerja dari rumah. Untuk swasta, kita benarkan 60% bekerja, 40% duduk rumah, ya, dari rumah. Kalau kita ambil kira 40% yang ini melibatkan 6.1 juta orang yang duduk rumah ni. Jadi inilah antara yang boleh dalam SOP untuk mengurangkan pergerakan orang. Baik, seperti yang jelas di Dada Akhbar berkaitan dengan PDRM, tambah sekatan jalan raya perkasa PKP 3.0 dengan tambahnya SJR ini, tambah juga kawalan ke atas rentas negeri dan daerah. Mungkin Tuan boleh jelaskan apa kesannya kepada pergerakan rakyat? Okey, first kali kita cuba tengok dari 11/5 itu, sekatan jalan raya 472. Okey, bawa ke 27/5 sebanyak 594 sekatan jalan raya. Jadi yang ni ialah penambahan lebih kurang 13% penambahan. Jadi jumlah anggota yang terlibat pun jadi dari 8,223 ke 10,396. Jadi bila kita mengadakan sekatan jalan raya, bila ramai orang masih nak keluar, diorang akan terlekat di sekatan jalan raya tu. Jadi bukan niat PDRM untuk menyusahkan masyarakat, tidak. Jadi yang ini ialah untuk mengekang pergerakan manusia yang hampir tidak terkawal gitu, ya. Jadi yang utama dekat sini ialah kita kendali diri sendiri. Jadi pergerakan akan dipantau oleh PDRM dengan sekatan jalan raya yang ada ni lah. Baik. PKP 3.0 ini bermula 25 sehingga kalau kita ikutkan sehingga Isnin ini. Untuk hari-hari lalu masih ada jenayah rentas negeri berlaku. Yes, masih bukan jenayah lah, ya. Orang yang tidak berpatuh pada SOP yang cuba-cuba rentas daerah. Untuk rentas daerah atau negeri, terdapat beberapa alasan yang diterima PDRM. Jadi antaranya ialah kematian keluarga terdekat. Itu satu. Kecemasan. Kecemasan ni sangat luas. Macam-macam dia punya alasan. Jadi tapi kena tunjuk bukti apakah kecemasan yang dimaksudkan. Kalau menasabah, maka pihak polis akan luluskan. Yang ketiga ialah pergerakan pasangan jarak jauh. Suami isteri bekerja di daerah atau negeri yang berbeza. Semua yang ini dengan bukti kukuh, ya. Nombor 4 ialah pergerakan pelajar-pelajar untuk hadir peperiksaan. Tapi pada masa kini kebanyakan kolej sudah tutup. So alasan tu yang sudah hampir boleh dikawal, ya. Kelima ialah pergerakan untuk bekerja. Kita polis sedar kadang-kadang orang bekerja sendiri.
Jadi mereka terpaksa bergerak dari satu daerah ke satu daerah yang lain. Essential service pun boleh bergerak. Yang badan-badan yang ada permit PAS, yang tu pun boleh bergerak lah. Ini antara alasan yang pihak polis akan membenarkan pergerakan. Selain dari itu tidak dibenarkan lah. Dan alasan-alasan itu perlukan surat daripada pihak polis juga? Okey, ada yang perlu surat polis, ada yang tidak perlu. Yang tidak perlu, contoh temu janji untuk vaksin. Yang ini tidak perlu permit polis, hanya menunjukkan kita punya appointment. Yang ni sama juga kalau kita bawa contoh mak kita, kita bawa jadi dibolehkan dengan permit, appointment tu. Menyebut tentang perubatan, kalau kita ada appointment jantung misal kata, tak ada kena-mena dengan COVID. Yang ini pun dengan kad appointment tu boleh kita buat pergerakan. Pendidikan, surat dari college. Surat dari college memadai. Untuk tugas ataupun bisnes gitu, surat majikan. Yang ini boleh. Hal lain perlu ada permit polis lah. Baik, terima kasih Tuan. Banyak lagi yang kita akan kongsikan di Bicara Pengguna. Anda terus setia bersama kami. Kita berjeda seketika. Carta Pengguna minggu ini, nombor 5. 11 barangan dalam SHMMP Pesta Keamatan Hari Gawai 2021. Petikan Berita Harian. Nombor 4. Laporan nahas tren LRT dibuat secara telus. Petikan Berita Harian. Nombor 3. Sambut Hari Wesak dengan norma baharu. Muhyiddin. Petikan Utusan Malaysia. Nombor 2. CITF mohon maaf gangguan teknikal daftar vaksin. Petikan Kosmo. Baik, ramai yang berebut-rebut nak dapatkan vaksin, namun disebabkan sistem atau sebagainya ada yang tidak berkesempatan atau tidak berpeluang. Tak apa, anda teruskan usaha anda untuk dapatkan vaksin ini kerana kerajaan menjanjikan vaksin-vaksin ini untuk anda. Kita masih bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Doktor? Ya, saya. Baik, Doktor. Kalau diikutkan kepada perubahan SOP, perubahan dari segi tata cara atau perubahan dari segi syarat-syarat ini sentiasa berubah, ada longgar, ada yang diperketatkan. Apa sebenarnya asas kepada perkara ini mampu untuk mengawal pergerakan rakyat? Saya rasa dalam kita menghadapi ancaman perang asimetri COVID-19, apa yang perlu dipahami oleh masyarakat dan apa yang perlu dipahami oleh kita sendiri sebagai salah seorang ataupun mereka yang menentukan arah tuju negara dalam menghadapi perang asimetri COVID-19 adalah setiap keputusan itu perlu dibincangkan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara berdasarkan keadaan semasa. Dan apabila kita mendapat satu ancaman yang agak ketara, peningkatan kes yang agak mendadak dalam bentuk komuniti dan kluster-kluster tempat kerja pun lebih teratur perlu diberikan perhatian dalam sidang Majlis Keselamatan Negara. Dan inilah asas yang membawa kepada strategi utama ataupun teras utama dalam menangani COVID-19, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Ia bukan satu strategi teras utama. Apabila saya cakap ia bukan satu strategi teras utama, maka daripada mula kita menghadapi COVID-19 sehingga pada hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan yang berlaku dalam negara kita dan luar negara adalah antara strategi-strategi teras utama yang digunakan untuk menangani permasalahan COVID-19. Dan kemudian baru kita bercakap dengan strategi-strategi lain seperti strategi-strategi berhubung dengan vaksin sebagai contohnya untuk mencapai herd immunity ataupun immunity berkelompok yang berlaku secara vaksinasi secara luas di kalangan rakyat Malaysia. Jadi ini akan membawa kepada perubahan-perubahan
kita berjaya mendapat satu kelonggaran selepas Julai dan kita lihat bagaimana kluster itu kembali menaik dengan isu pilihan raya. Kita juga berjaya meratakan melandaikan graf itu dengan agak mendatar dan berlaku penularan di kalangan kluster-kluster warga asing dan seterusnya pada kluster-kluster warga tempatan. Dan apabila berlakunya tuntutan ataupun pandangan daripada masyarakat supaya dibenarkan aktiviti-aktiviti berhubung dengan isu-isu keagamaan, isu-isu berkumpulan majlis-majlis secara sederhana, dan kita lihat merebaknya kembali itu berlaku peningkatan ditambahkan dengan varian-varian baru yang memberikan ancaman-ancaman baru dan bergerak dengan lebih pantas dan memberikan satu kesan yang lebih buruk daripada varian-varian ataupun daripada isu-isu COVID-19 yang dikesan sebelum ini. Dan inilah satu asas untuk membentuk sama ada pelonggaran ataupun peningkatan strategi teras keselamatan berasaskan perintah kawalan pergerakan. Di samping asas-asas strategi lain seperti strategi bumbung vaksinasi yang juga dilakukan dengan secara berterusan untuk mencapai satu strategi ataupun langkah-langkah vaksinasi secara terus-menerus yang membolehkan imunisasi berkelompok itu dicapai dengan satu tahap yang lebih cepat berkemungkinan hujung tahun ini. Tetapi sebelum ia berlaku, maka strategi teras seperti ini tidak boleh dipinggirkan. Dan masalah-masalah berhubung persepsi, masalah-masalah berhubung kelonggaran, isu-isu berhubung golongan-golongan kayangan mereka yang double standard itu juga perlu diatasi dengan membina pusat-pusat rujukan atau memberikan penjelasan-penjelasan. Kerana itu adalah isu-isu sampingan. Tetapi isu pokok yang harus diberi perhatian adalah isu tentang kegunaan perintah kawalan pergerakan, isu berhubung dengan asas strategi utama yang dibentuk melalui Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 yang selama ini menjadi satu teras utama dan ia telah terbukti berjaya. Dan apabila kita melakukan seperti ini, seperti mana berlaku PKP 3.0 dilancarkan dan akan tamat pada minggu depan, maka inilah antara asas-asas perkara yang perlu terus dijalankan. Mana kita tidak boleh lari, Syirah. Kita tidak boleh lari daripada penggunaan perintah kawalan pergerakan ini secara berterusan, tetapi sama ada dilonggarkan ataupun ia diperketatkan bergantung kepada ancaman semasa berhubung dengan COVID-19 itu sendiri. Baik, terima kasih Doktor. Kalau ikutkan kepada SOP PKP 3.0 yang diperketatkan antaranya adalah perintah berkurung bermula 8 malam sehingga 8 pagi. Tetapi ia menjadi kekeliruan atau mungkin Tuan boleh jelaskan apa yang berlaku? Okey. Dia bukan perintah berkurung ya. Yang dijelaskan disebutkan pukul 8 pagi hingga 8 malam adalah waktu operasi ataupun servis. Waktu servis yang dibenarkan kepada kedai-kedai untuk melayan pelanggan. Jadi pukul 8 pagi mereka boleh mula melayan pelanggan atau memberi servis sehingga pukul 8 malam. Tuan punya kedai atau perniagaan boleh mari lebih awal untuk buat persiapan, tidak menjadi kesalahan. Dan lepas waktu perniagaan atau waktu servis pukul 8 malam, mereka tutup kedai dan dibenarkan untuk buat pencucian, pembersihan dan benda-benda lain yang lazim dilakukan selepas waktu perniagaan. Jadi bukan maksudnya pukul 8 malam padam lampu kunci kedai. Bukan. Dia waktu servis itu pukul 8 pagi sehingga 8 malam gitu untuk PKP 3.0 sekarang ni. Baik, sekiranya berlaku selepas 8 malam itu aktiviti atau rakyat Malaysia yang keluar, kita tak tahu mungkin ada kedai yang masih dibuka, apa tindakan yang mungkin diambil pihak PDRM? Yang itu boleh dikenakan kompaun ya. Kompaun. Jika melanggar ini peraturan ini, kompaun untuk individu ialah RM1,500 dan jika tuan punya perniagaan satu kedai itu boleh kena sehingga RM2,000 atau kalau dia entiti lebih tinggi dari itu. Jadi sampai boleh mencecah sampai RM10,000 ya. Kalau entiti lah, jadi individu RM1,500 gitu. Baik, kalau seperti yang Tuan jelaskan tadi, bagi kedai perniagaan yang beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam, boleh melakukan persiapan sebelum 8 pagi dan selepas 8 malam, tapi ini perlu ada surat daripada pihak PDRM atau bagi mereka yang bekerja di bawah sektor perniagaan dan sektor-sektor yang bekerja dalam tempoh 8 pagi 8 malam itu? Tidak perlu. Tidak. Mereka datang untuk bekerja. Pergerakan sebelum 8 pagi itu perlu surat? Tidak perlu. Okey.
pasal mereka tidak melintas daerah atau negeri kan. Jadi pergerakan untuk PKP yang sekarang ni, mereka dibenarkan pergi untuk melakukan aktiviti ekonomi mereka, untuk buat persiapan membeli barang-barang yang perlu dimasak untuk jual makanan gitu. Jadi itu fasa persiapan. Fasa servis seperti saya sebut tadi. Baik. Pukul 8. Baik, kita masih bersama dengan Dr. Nirwandi ya. Baik, Doktor. Yes. Kalau dijelaskan pihak PDRM berkaitan dengan kompaun-kompaun yang dikenakan bagi mereka yang masih ingkar perintah kawalan pergerakan 3.0 ini, ada kompaun-kompaunnya. Tetapi nilai-nilai ini, apa keberkesanan atau relevannya dengan memastikan kawalan ini sentiasa dipatuhi? Satu soalan yang baik, Syirah, yang saya rasa yang perlu diberi perhatian oleh kita semua, kerana kompaun itu adalah satu nilai yang berbentuk deterrence, berbentuk pencegahan, tetapi asas utama adalah nilai-nilai civics ataupun nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai teras kepribadian kita adalah untuk memastikan bahawa ia harus dijalankan dengan sempurna. Lihat bagaimana berlaku. Walaupun ada yang mengatakan terdapat banyak penirisan ataupun ketirisan yang mungkin membentuk persepsi, dan ada yang setengahnya telah dijawab oleh pihak berkuasa tempatan, daripada pihak polis, daripada pihak berwajib dan sebagainya, hubung dengan isu-isu pilih kasih yang menjadi satu masalah persepsi kepada kalangan rakyat Malaysia, khususnya pengguna media sosial. Tetapi mereka juga harus sedar bahawa ada di kalangan rakyat-rakyat biasa yang tidak memiliki apa-apa status, yang juga mahukan selalu bentuk sama rata dari segi layanan, maka mereka juga dikesan. Saya rasa ada kes-kes yang melihat mereka juga menipu, mereka juga melakukan penziarahan secara senyap-senyap, mereka juga melakukan aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan garis-garis panduan atau SOP yang telah dijalankan. Maka ini memberikan satu bentuk ancaman kepada situasi yang berlaku pada hari ini. Kerana dalam isu kita menghadapi COVID-19 ini, kita kena faham SOP itu dibentuk bagi memastikan satu bentuk kawalan kendiri dalam memastikan keselamatan secara bersama. Maka inilah satu teras yang perlu terus dimakinkan dan terus dipahami. Kita telah menghadapi COVID-19 lebih daripada setahun. Dan ciri-ciri minda keselamatan ini, memupuk minda keselamatan, membuat satu bentuk pemikiran berasaskan keselamatan adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian serius. Dan tidak boleh dalam pembentukan atau pengualan minda keselamatan kita mencari jalan keluar secara pintas. Kena percayalah, ramai pakar-pakar dan telah terbukti dalam varian-varian baru. Banyak negara-negara terkesan, negara-negara India, Thailand juga menghadapi pengingatan, Indonesia juga menghadapi pengingatan, semalahan negara-negara seperti negara-negara New Zealand juga menghadapi ancaman-ancaman baru dikesan daripada COVID-19. Maka ini telah memberikan satu gambaran baru. Apa dia? Maksudnya, dalam kita menghadapi COVID-19 ini tidak ada jalan pintas dan jalan berkesan secara pantas untuk menghadapi ancaman COVID-19. Maka kita harus lebih memupukkan satu bentuk disiplin, walaupun dikatakan berulang kali, tetapi ialah satu faktor yang perlu diberi perhatian serius. Dan pada masa sama, kita mengharapkan ketegasan pihak kerajaan dalam aduan-aduan atau rungutan-rungutan persepsi-persepsi yang dikeluarkan oleh masyarakat ditangani dengan pantas, cepat dan mempunyai pusat-pusat rujukan yang lebih sempurna walaupun ada, supaya isu-isu berhubungan, contohnya terdapat viral di media sosial berhubung dengan warga asing yang berniaga secara haram, dapat elemen-elemen pilih kasih dalam elemen itu, kerana ia berupaya mewujudkan persepsi. Maka perbuktian ini dan apa yang dilakukan dari tidak keberangan-keberangan ini, perkara-perkara ini telah diberi perhatian yang serius. Dan kita berharap dengan satu bentuk kerjasama ataupun satu bentuk corak menghadapi COVID-19 ini yang dapat dijalankan dengan kerjasama orang ramai dan ketegasan pihak kerajaan dalam menguruskan isu-isu penguasaan dan membuat persepsi, akan membolehkan kita menghadapi ancaman, ledakan ancaman baru yang dilihat akan memberikan satu kesan yang besar kepada negara sekiranya ia tidak ditangani dengan sempurna dan ditangani dengan sambil lua, khususnya oleh masyarakat pengguna di kalangan kita itu sendiri, Syirah. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Kalau tadi Doktor dijelaskan berkaitan dengan kawalan kendiri, mungkin nanti Tuan boleh jelaskan perihal atau perincian sebenar kawalan kendiri. Kita akan berjeda seketika. Carta Pengguna nombor 1.
Pelitup muka berganda, kurangkan risiko. Pemakaian pelitup muka jenis kain sebagai lapisan tambahan bersama pelitup muka jenis perubatan membantu menyaring lebih banyak partikel halus. Petikan Berita Harian. Baik, pemakaian pelitup muka berganda digalakkan bagi mengekang atau mengawal jangkitan itu berlaku. Dan ini berkait rapat dengan apa yang ditinggalkan pada kami dari Dr. Nirwandi perihal dengan kawalan kendiri, Tuan. Kalau diikutkan kawalan kendiri, ia bebas untuk dilakukan. Tapi apa yang mungkin Tuan boleh jelaskan? Okey. Kendiri ni asas dia adalah kendali diri sendiri. Ya. Kalau kita ada PKP 2.0, 3.0 boleh sampai 10, dia tak jadi apa kalau kita tak kendali diri sendiri. Apa yang kita perlu faham ialah falsafah asas perintah kawalan pergerakan adalah kita kawal pergerakan kita. Jadi dengan ada peraturan-peraturan malah ketat bagaimanapun, kalau tidak dipatuhi masyarakat akan kalah kita perang lawan COVID ni ya. Jadi yang paling penting adalah kita cakna tentang SOP yang berkuat kuasa sekarang dan patuh pada SOP. Okey, itu yang paling penting lah. Okey, antara SOP yang menarik perhatian saya dibenarkan berada di kawasan shopping mall selama 2 jam. Bagaimana kawalan yang dilakukan 2 jam itu, Tuan? Okey, yang disebutkan 2 jam ni untuk menghadkan pergerakan manusia. Jadi bila awal PKP dulu kita dipantau itu. Ini dah masuk tahun kedua, sepatutnya tidak perlu dipantau lagi. Walau macam mana pun pihak berkuasa boleh memantau mereka yang masuk kawasan shopping ni melalui MySejahtera yang mereka scan waktu masuk. Jadi itu ialah bahagian pihak berkuasa. Tapi bahagian kita sebagai masyarakat, kita yang menghadkan waktu pergerakan kita di shopping mall ni ya. Kita perlu sedar makin lama kita berada di luar, makin tinggi risiko jangkitan. Jadi tidak perlulah untuk kita tanya siapa yang akan pantau kita. Jadi saya boleh bagi perumpamaan, contoh kalau kita pergi menyelam ya, udara yang ada dalam tabung 45 minit. Jadi kita berada di bawah. Kita dengan sendirinya mesti timbul sebelum habis udara. Bukan cukup-cukup habis udara baru nak timbul ya. Akan memudaratkan nyawa lah. Lebih kurang gitu. Kalau kita berada di shopping mall, pergi dapatkan apa perkara barang yang kita nak beli dan balik langsung. Gitu. Baik, kalau diikutkan kepada PKP 3.0 ini, bagaimana pula kawalan bagi perintah kawalan pergerakan diperketatkan bagi kawasan-kawasan tertentu, Tuan? Okey, di kawasan-kawasan PKPD, contoh Kuantan. Jadi peraturan atau SOP PKPD Kuantan berbeza dengan SOP di Kinta, contoh ya. Jadi kita masyarakat kalau yang berada di Kuantan tu bukalah website MKN untuk tengok apakah yang boleh dibuat dan tidak boleh buat. Contoh di Kuantan misal kata pergerakan dihadkan hingga pukul 8 malam. Di Kinta 10 malam. Jadi dia ada perbezaan mengikut kawasan. Jadi tapi yang asasnya perintah kawalan pergerakan diperketatkan ialah untuk menghadkan pergerakan manusia. Contoh kawasan PKPD, satu wakil keluarga dibenarkan untuk keluar membeli makanan. Satu ya, bukan 2 macam di tempat lain. Okey, baik, kita masih bersama dengan Dr. Nirwandi dalam talian, Doktor. Ya, saya. Baik, Doktor. Kalau dilihat kepada pelaksanaan SOP bagi sesetengah kawasan itu, ada yang PKP dan PKPD, perubahan SOP dan sebagainya. Melihat kepada apa yang Doktor tinggalkan tadi sebelum kita berehat berkaitan dengan pusat rujukan, apa yang mungkin boleh ditambah baik bagi memastikan setiap rakyat kita cakna dengan perubahan-perubahan SOP ini? Terima kasih. Dalam kita menghadapi perang COVID-19 ini, kita tidak terlepas daripada partisipasi pada masyarakat untuk turut serta. Satu, turut serta dalam menjayakan
program untuk mengatasi COVID-19 dan menangani ancaman keselamatan secara bersama. Yang kedua adalah partisipasi dari segi pemberian idea-idea secara konstruktif membina kepada pihak kerajaan khususnya dan pihak agensi keselamatan, kerana penambahan baikkan ini isu-isu berhubung dengan perkara-perkara yang mungkin terlepas pandang ini perlu diberi perhatian oleh pihak berwajib, pihak berkuasa. Tetapi pada masa yang sama ialah bukanlah satu tiket ataupun satu alasan untuk kita memberikan satu bentuk tomahan ataupun teguran-teguran ataupun perkara-perkara yang disuarakan secara tidak berasas ataupun tidak mengandungi aspek-aspek seperti yang tengah dalam negara kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kerana kita terus perlu memberikan maklumat-maklumat tambahan khususnya berhubung isu-isu yang berjalan setiap masa yang akan menimbulkan persepsi seperti mana yang berlaku dengan isu-isu berhubung pilih kasih di kalangan isu-isu yang diwujudkan oleh selebriti dan perkara-perkara tertentu, dan pusat-pusat rujukan ini berupaya untuk memberikan satu gambaran secara terus khususnya perkara-perkara yang tular di dalam media sosial. Dan dengan pembinaan pusat-pusat rujukan yang lebih berstruktur ataupun lebih banyak kandungan-kandungan, kita tahu kita mempunyai sepertinya sebenarnya domai, bukan satu pusat rujukan yang baik, tetapi isu-isu berkepentingan secara tiba-tiba yang wujud secara menular dengan satu penularan yang besar dan berskala besar, dan dilihat boleh membahayakan, menjatuhkan kredibiliti dan menjejaskan kebersamaan menghadapi COVID-19, maka ia perlu diwujudkan satu pusat rujukan yang lebih cepat, lebih pantas untuk diakses oleh masyarakat. Seperti mana kita lihat isu berhubung dengan vaksin AstraZeneca yang menimbulkan kekeliruan. Kerana vaksin itu ditawarkan secara terus apabila berlaku bantahan pada masyarakat, khususnya mereka yang ingin mendapatkan vaksin melalui PIK, melalui Masa Sejahtera dan sebagainya, maka vaksin itu diberikan secara berasingan bagi memenuhi permintaan orang ramai yang inginkan vaksin jenis lain. Tetapi apabila berlaku peningkatan yang mendadak, 1,000,000 dos tempah dengan kadar yang amat cepat, maka vaksin itu kembali dia masuk ke dalam PIK. Ini merupakan salah satu perkara-perkara yang akan berlaku setiap masa, di mana akan ada ancaman baru, dia akan ada perkara-perkara baru yang akan ditambah baikkan. Terkena seperti yang saya rasakan, kita tidak pernah mempunyai rujukan seperti ini. Pihak berkuasa polis, pihak kerajaan, pihak Majlis Kesatuan Negara, pihak KKM tidak pernah mempunyai apa rujukan. Kita hanya berdasarkan pengalaman kita yang memasuki tahun kedua dan berdasarkan pada comparative assessment yang berlaku di luar negara. Dan inilah dunia sedang membina formula-formula tertentu, dan pada masa inilah kita harus memberikan idea-idea untuk terus membina formula-formula baru supaya sekiranya berlaku ancaman pandemik pada masa depan, maka kita telah mempunyai satu reference dengan gabungan masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan golongan-golongan pihak berkuasa yang terus-menerus bantu untuk memberikan satu formula dan penambahkan secara berterusan bagaimana pandemik COVID-19 itu sendiri. Baik, adakah kesediaan atau kita tahu setiap organisasi itu ada media sosialnya, ada talian-talian yang disediakan. Adakah ia masih belum cepat lagi, Doktor? Saya rasa ia mencukupi, tetapi apabila berlaku satu isu-isu yang menjelas, memberikan satu gambaran secara pantas dan cepat seperti isu-isu berhubung selebriti, pilih kasih, isu-isu sebelum vaksin yang suka dicapai baru-baru ini, maka masyarakat harus mempunyai satu akses yang lebih cepat. Maka ia harus diberikan satu pusat rujukan untuk mengenai isu-isu yang berhubung dengan perkara-perkara yang boleh menimbulkan satu elemen ketakutan, kegentaran, isu-isu elemen-elemen yang boleh mendatangkan masalah persepsi yang besar. Kerana inilah kepentingannya untuk mewujudkan pusat-pusat rujukan secara terus, secara tepat dan secara pantas. Kerana ini akan memberikan satu gambaran bahawa dalam isu-isu berhubung kepentingan, isu-isu permasalahan-permasalahan seperti ini, masyarakat perlu tahu apa sebenarnya dan masyarakat perlu diberikan maklumat yang tepat dan pantas, dan masyarakat perlu diberikan jaminan bahawa inilah perkara yang perlu dipahami mereka supaya kita tidak mahu kita lihat bagaimana ketekunan dan kegigihan peran lainnya pihak Angkatan Tentera Malaysia, pihak berkuasa tempatan, pihak polis, pihak seperti mana tadi PGA, FRU pun semua padang belum masuk dalam peran lainnya kita yang setiap hari bertungkus-lumus. Benda ini hanya dapat dimusnahkan
hanya dengan perkara-perkara resepsi yang sepatutnya menjadi perkara sampingan, bukannya satu perkara induk. Perkara teras utama adalah strategi-strategi penting seperti vaksinasi, PKP dan strategi untuk memulihkan ekonomi yang perlu tidak juga mempunyai elemen-elemen politik keterlaluan. Kerana itulah perkara sebenarnya yang perlu diperhatikan serius. Jadi kita tidak mahu dengan masalah-masalah persepsi ini akan membawa dan menghanyutkan masyarakat, dan masyarakat seterusnya akan tidak fokus kepada apa sebenarnya pencanggahan keselamatan dan apa sebenarnya fungsi mereka untuk terus-menerus memberikan maklumat tambahan, idea ataupun cadangan-cadangan penambahkan secara berterusan, dan pihak kerajaan juga harus mengambil perkara-perkara ini secara serius dan terus-menerus bekerjasama dengan masyarakat bagi membentuk satu bentuk perkara-perkara baru seperti mana dijelaskan kepada tuan panel kita pada ini, agar masalah COVID-19 ini dapat dijalankan dengan penuh kebersamaan di kalangan rakyat Malaysia dan pihak berkuasa tempatan. Ya, baik, terima kasih doktor. Kegentaran atau ketakutan awam boleh tercetus daripada provokasi di media sosial dan sebagainya. Ini akan mencetuskan kekacauan ketenteraman awam. Ini akan dijelaskan tuan sebentar lagi. Kita akan berehat seketika. Baik, berikut senarai harga barangan bagi bandar-bandar yang terpilih. Kita tahu sebagai pengguna yang bijak, kita perlu tahu harga-harga barangan untuk memastikan perbelanjaan kita terkawal, lagi-lagi fasa pandemik COVID-19 ini. Tadi sebelum kita berehat, saya ditinggalkan perihal dengan kegentaran, ketakutan awam di media sosial disebabkan oleh provokasi-provokasi pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini mengganggu gugat ketenteraman awam. Mungkin tuan boleh jelaskan apa tindakan kepada mereka? Okey, kita ada peraturan-peraturan menyebar berita palsu ni, ya, boleh di-charge di mahkamah. Seperti baru ni ada satu individu yang mengatakan 40 orang jururawat telah meninggal dunia akibat terkena penyakit. Jadi ini berita palsu yang nyata yang mendatangkan takut pada orang awam, ya. Jadi yang ini boleh di-charge di mahkamah di bawah akta berita palsu ni. Jadi berwaspadalah dalam menyebar. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Ada satu yang saya rasa terpanggil untuk tanyakan. Perihal dengan tertinggal, gagal atau lupa mengimbas aplikasi MySejahtera ketika mengunjung kawasan pusat membeli belah atau mana-mana premis perniagaan. Apa tindakan pada mereka, tuan? Okey, yang ini jelas, ya, melanggar SOP. Jadi dalam peraturan 16 Akta 342 ni menyatakan setiap orang wajib mengimbas. Jadi kalau kegagalan kita mengimbas akan menyebabkan kita boleh dikenakan kompaun, ya, sehingga RM1,500. Dan jika kedai atau premis itu tidak menyediakan alat pengimbas semua, mereka juga boleh dikenakan kompaun hingga RM2,000 kepada tuan punya kedai. Jika entiti syarikat besar, maka RM10,000. Jadi yang itu untuk PKP. Kalau kawasan itu PKPD, jadi peraturan Seksyen 113 Akta 342 ni, yang membolehkan denda kepada individu sampai RM5,000 dan kepada syarikat sehingga RM25,000. Jadi perkara mengimbas nampak enteng, tapi sangat serius. Kalau kita tidak mengimbas, kita tak pihak perubatan atau ni tidak boleh trace kita punya pergerakan. Jadi misal katalah terdapat orang yang kes positif di situ, maka KKM tidak boleh trace. Ya.
Jadi ini akan menyebabkan penularan penyakit. Itu pentingnya kita scan, nak masuk scan ataupun tulis di buku tempat-tempat yang mereka yang tidak ada handphone mesti tulis pergerakan. Maknanya kegagalan untuk mengimbas MySejahtera boleh menggagalkan juga pihak KKM untuk mengesan mereka-mereka yang terdedah kepada COVID-19 dan sebagainya. Ya. Ada satu yang saya terbaca, Dr. Nirwandi, berkaitan dengan peperangan asimetri COVID-19 masih berada dalam fasa pertengahan. Manakala sebarang kesilapan asas akan membawa kepada kegagalan dan penularan wabak yang lebih cepat. Ini petikan saya ambil daripada berita harian yang dijelaskan doktor di situ. Adakah ini menjadi asbab atau perlukah pihak kerajaan mewujudkan satu organisasi timbang tara untuk memastikan segala kelemahan atau kegagalan atau segala yang menjadi penyebab kepada SOP ini tidak dapat dipatuhi? Mungkin doktor boleh jelaskan secara ringkas dan padat. Asas kepada penulisan saya berhubung COVID-19 memberikan maklumat ataupun gambaran berhubung perang asimetri COVID-19 adalah kepentingan untuk masyarakat menjadi timbang balik yang paling penting dalam asas untuk pihak-pihak berkuasa Majlis Kesatuan Negara, pihak polis dan pihak-pihak berkuasa lain frontliner kita untuk berterusan membentuk satu proses lawan membina satu mekanisme bagi membendung ancaman keselamatan hasil daripada COVID-19. Maka sebenarnya organisasi-organisasi itu datang daripada masyarakat itu sendiri dan keterbukaan masyarakat untuk memberikan maklumat secara positif, secara konstruktif, secara lebih profesional dan secara lebih teratur bersusun dan membentuk elemen-elemen kesopanan dan kesusilaan dalam penyebaran maklumat dan memberikan satu proses-proses teguran kepada pihak-pihak berkuasa tempatan untuk menangani masalah ini adalah satu organisasi yang terbaik. Dan sebenarnya kita mempunyai organisasi yang tidak cukup, tetapi permasalahannya apabila kita menggunakan cara, kaedah dan saluran yang tidak betul bagi menyuarakan ketidakpuashatian kita. Kerana kita harus ingat, tidak ada rujukan sebelum insyirah, tidak ada rujukan sebelum Tuan SSC Sri Kumar, tidak ada. Dan kita harus bersama. Dan kita harus memberikan satu gambaran, kita dah timbal balik kepada pihak berkuasa, kitalah yang harus memberikan pandangan dan pandangan itu juga harus diterima dan pandangan juga itu harus dinilai dan diberikan perhatian serius. Tetapi dengan menggunakan membentuk persepsi, keganturan, kegentaran, provokasi bukanlah salah satu perkara yang paling perlu dilakukan dan kita juga harus tidak mempolitikkan perkara ini dan terus bersama dengan pihak keselamatan untuk terus menjadi satu timbal balik yang paling penting dalam kita mengalami COVID-19 secara dalam negara kita dan secara global itu sendiri. Baik, terima kasih Dr. Nirwandi. Kita ada beberapa minit sebelum kita habis siaran hari ini. Apa harapan Tuan? Kita berhadapan dengan COVID-19, musuh yang tidak nampak. Silakan. Negara kita tanggungjawab kita. Yang tu asas ya. Jadi dari awal dulu KKM kata kita jaga kita. Jadi dah sampai masanya masyarakat sedar yang kegagalan kita akan menyebabkan negara kita lumpuh. Jadi menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Malaysia, bukan saja pihak berkuasa, untuk memerangi wabak ini. Jadi harapan saya supaya kita jangan harap orang memantau kita. Kita kawal diri sendiri. Saya percaya kita boleh berjaya mengatasi wabak inilah dengan kendiri, semangat kendiri ini ya. Kita bantu kita lah, kita jaga kita. Baik, kita akan mula diaktifkan perintah kawalan pergerakan fasa pertama iaitu total lockdown pada hari Selasa ini. Mungkin ada sedikit ucapan yang boleh diberikan kepada pihak luar sana untuk kekal bertenang kerana kita sama-sama berhadapan dengan situasi ini, Tuan. Pada awal COVID dulu kita pernah mengalami keadaan ini dan kita berjaya membawa turun statistik ke 2 angka ya. Jadi saya percaya dengan langkah seterusnya ini kita mampu. Angka 8,000 ni ialah kerana galaknya kita 10 hari lepas. Inilah akibat dia. Jadi inilah perkara yang kita kena bertahan, bertabahlah menghadapi yang ini. Saya percaya kita akan dapat menurunkan angka 8,000 ini. InsyaAllah. Baik, itu yang kita harapkan bagi negara tercinta kita. Dengan apa sahaja pelaksanaan pun, apa yang penting, kendiri. Kawalan kendiri bagi memerangi COVID-19. Kita ucapkan terima kasih kepada yang dihormati Senior Assistant Commissioner MV Sri Kumar M. Naim,
SEC Gerakan Jabatan Keselamatan dan Ketenteraman Awam KDNKE Bukit Aman, juga secara dalam talian Dr. Nur Mirwandi Mat Nurdin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Terima kasih, kita berjumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.